Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fadilah ayahanda Imam Muazzin, Fadilatul Ustaz Amran, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Jalla wa Ala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita dalam solat. Kalau dulu kita guna buku jilid yang kedua jilid ke berapa ya buku? Dua. Yang ni buku jilid yang ketiga yang tidak pernah diterbitkan. Ya, dia dalam bentuk e-book je. Tapi insya-Allah dalam tahun depan saya akan kumpulkan balik semua persoalan dalam solat dalam lebih tersusun dan lebih ilmiah. Yang buku ni cerita lama lah, ini cerita tahun 2019 ya. Jadi adalah tambahan-tambahan yang perlu kita lakukan. Jadi dalam keadaan tidak tersusun ni kita bincang dululah ya. Okey, baik. Kita bermula dengan isu kenapa lafaz iqamah berbeza dengan azan. Okey. Terlebih dahulu tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpalah ayat ketika solat diiqamahkan. Jadi apa maksud solat telah diiqamahkan tu? Jadi boleh bawa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah muazzin sedang iqamah. Kemungkinan yang kedua ialah memang solat sedang didirikan. Jadi antara dua itulah, muazzin iqamat ke ataupun solat memang telah didirikan. Baik. Jadi sebab itu dia timbul isu tentang ketika Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam salat dan kemudian baginda baru teringat baginda belum mandi hadas. Dan baginda pun sebut kepada jemaah di belakang, an makanakum, tunggu di tempat masing-masing. Kemudian Nabi balik ke rumah, mandi wajib dengan ringkas. Kemudian Nabi patah balik mengimami salat. Jadi isunya salat telah diiqamahkan ketika itu. Jadi apa maksud salat telah diiqamahkan? Adakah muazzin melakukan iqamah ataupun memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para jemaah telah pun mengangkat takbiratul ihram? Jadi sebahagian ulama kata masa tu Nabi belum salat lagi. Nabi baru nak salat. Dan ada ulama kata memang Nabi SAW telah pun takbiratul ihram, telah pun memulakan salat. Sahabat yang lain pun dah takbir dah. Jadi mereka menunggu Nabi pergi mandi wajib ya. Jadi sekarang isunya kenapa lafaz iqamah berbeza dengan azan. Okey. Jadi beza tu kita maklumlah, bezanya pada ulangan yang kalau azan tu 2 kali, maka iqamah tu dia sekali je. Kecuali pada lafaz qad qamatis salah yang diulang sebanyak 2 kali. Okey. Itu pun dalam keadaan kalau ikut mazhab Maliki dan juga okey. Mazhab Maliki dan juga qaul qadim. Qaul qadim ni pandangan lama Imam Syafi'i. Qad qamatis salah tu hanya dilaungkan sekali je. Itu mazhab Maliki ya. Jadi kalau kita pergi negara Maliki, misalnya negara Uzbekistan ya, Uzbekistan, Turki kan, Hanafi kan, Morocco, Maliki. Yang lain tu negara-negara yang jarang kita pergi kot. Jadi kalau Morocco ni Maliki, jadi kalau kita dengar mereka azan, jangan terkejutlah kalau mereka hanya sebut qad qamatis salah hanya sekali. Baik, tapi kalau Hanafi, saya kira sebahagian besar kita dah biasa dengan pengamalan Hanafi di Malaysia. Kerana berapa ramai geng-geng Hanafi yang duduk di Malaysia ni, dari negara India, Bangladesh, Pakistan. Dan saya pun biasa mendengar mereka iqamah dengan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya 2 kali. Kecuali pada akhir sekali la ilaha illallah sekali je. Ataupun yang awal tu Allahu Akbar, itu 4 kali ya, itu 4 kali. Kalau Hanafi Allahu Akbar 4 kali,
Yang lain semuanya 2 kali kecuali pada la ilaha illallah sekali. Jadi jumlah semuanya ialah sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12, sekejap. Betul lah, 17 lafaz. Okey, jadi pandangan Hanafi ni memang dikritik oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Baik. Jadi persoalannya, mengapa lafaz iqamat tu dia lebih pendek daripada lafaz azan, dan kenapa lafaz qad qamatis solah tu diulang sebanyak 2 kali. Jadi dalil yang paling jelas kerana itulah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala umira Bilalun radhiyallahu anhu an yashfa'al azan wa yutiral iqamah. Bilal radhiyallahu an telah diperintahkan untuk syafa' azan. Syafa' ni artinya untuk menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Okey. Tapi nanti ditanyakan, kalau diganjilkan lafaz iqamah, mengapa Allahu Akbar itu 2 kali bukan sekali? Kalau ganjil tu Allahu Akbar sekali je. Okey, maknanya ganjil dibandingkan dengan lafaz azan. Kalau azan tu Allahu Akbar 4 kali. 4 kali tu dianggap sebagai genap. Manakala iqamat Allahu Akbar 2 kali je, yang dianggap ganjil lah dibandingkan dengan yang 4 tadi. Baik. Jadi apa hikmah dia? Kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, wal hikmatu fi ifradil iqamah wa tasniyatil azan annal azana li'i'lamil ghaibin. Dan hikmah kita iqamah sekali sahaja dan mengulang 2 kali dalam azan kerana azan ni tujuannya untuk memaklumkan kepada orang yang belum ada dalam masjid. Fayukarriru liyakuna ablagha fi i'lamihim. Maka kita ulang lafaz azan tu supaya kita dapat bersungguh-sungguh memanggil orang untuk datang ke masjid. Berbeza dengan iqamah, wal iqamatu lil hadirin fala hajata ila takrariha. Iqamat ni untuk orang yang memang sudah ada dalam masjid ataupun surau, maka tak perlulah kita nak ulang banyak kali. Sekali pun cukup. Justru kata ulama, kata Imam Nawawi, dalam bab azan kita meninggikan suara, dalam bab iqamat tu suara tu ditinggikan tapi lebih perlahan dibandingkan dengan azan. Kerana tadilah iqamat untuk orang dalam masjid, dalam surau, azan untuk orang yang berada di luar. Dan juga diulang lafaz iqamat qad qamatis salah, kerana itulah tujuan yang paling besar dalam lafaz iqamah itu sendiri. Qad qamatis salah itulah yang paling penting, ya. Jadi itulah tujuannya azan diulang banyak kali kerana nak panggil orang di luar masjid. Manakala iqamat tu sekali je kerana kita hanya memanggil orang yang sudah berada dalam masjid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dirahmati Allah sekalian, kalau kita tanyakan, okey, sekejap je, mana tadi? Alah, apa saya nak tanya tadi lupa pula. Qad qamatis salah. Okey, masa mana kita disunnahkan untuk berdiri? Kan kita tengok macam-macam orang kan, ada orang yang berdiri dari awal lagi. Tambah-tambah kalau muazzin kata betulkan saf, ramai-ramai pakai berdiri dah. Kemudiannya imam datang tu semua orang dah berdiri. Ada orang kita tengok dia duduk sampailah qad qamatis salah baru dia berdiri. Ada orang dah solat dia duduk lagi. Itu orang dipanggil sebagai golongan al-wasafi, ya. Itulah yang sibuk tengok WhatsApp lagi, dia tutup mindset lah. Okey, sebenarnya masa mana kita disunahkan berdiri ketika iqamat tu? Masa imam ke depan. Okey, masa imam ke depan, betul. Tapi kalau imam dah ke depan, masa tu tengah iqamat, adakah kita terus berdiri sebab imam ke depan? Ke macam mana? Contohnya Tuan Haji, imam dah ke depan sebelum iqamah lagi. Dan imam pun kata, okey, betulkan saf. Adakah kita memang terus berdiri ketika itu? Macam mana, Din?
Masa mana sebenarnya? Ya, hayyalas salah. Sebab masa itulah kita nak solat kan, marilah solat kan. Okey, baik. Macam ni imam tak apalah sebab tak ada kaitan kaitannya makmum kan. Okey, jadi dalam bab ini memang ada timbul kekeliruan sedikit sebenarnya masa mana berdiri. Tapi asasnya apa yang Tuan Haji sebut, iaitu ketika imam dah berada di hadapan, barulah kita dibenarkan untuk berdiri. Selagi mana imam tidak hadir ke hadapan, kita tak boleh berdiri lagi. Jadi kan kadang-kadang kan orang dah iqamah tu dia tengok ke kanan, mana jadi imam ni. Lepas tu tolak aku, tolak kau tolak aku. Masa tu tak ada lagi orang jadi imam. Okey, itu perkara yang asas. Perkara asas yang kedua ialah kalau kita memang berada di belakang, kita cepat-cepatlah berebut saf di hadapan. Okey, itu dibenarkan kita berdiri terus kerana berebut saf hadapan. Ataupun kerana kita baru masuk ke dalam surau atau dalam masjid, jadi tak cantik juga untuk kita duduk sedangkan kita belum ada kesempatan untuk salat tahiyatul masjid. Jadi kita berdirilah terus sementara tunggu imam ke depan, ya, itu dibolehkan. Dan sebenarnya pun ulama tak berkira berdiri masa mana pun kerana ada realitinya, ada masa sahabat berdiri awal, ada masa sahabat berdiri lambat. Dia tengok kepada situasi yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau boleh kita sebutkan, kalau dalam mazhab Syafi'i, kita disunnahkan berdiri selepas tamatnya iqamah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun lupa dah dia punya dalil dekat mana. Dan bagi orang yang lambat, artinya dia sakit lutut ke ataupun dia uzur, maka bolehlah dia berdiri ketika qad qamatis salatu bukan ti kan, tu kan, sebab ada orang baca qad qamatis salati qad qa, tu jadi silap pula, patut tu. Jadi bagi orang yang uzur, dia terus berdiri ketika habis qad qamatis salah yang kedua. Tapi bagi orang yang larat tanpa mengira umurnya berapa, maka habis iqamah baru berdiri. Okey, sekarang ni kita nak macam mana kita nak harmonikan antara kita berdiri ketika imam di hadapan dan kita berdiri selepas tamatnya iqamah. Macam mana nak harmoni kedua-duanya dalam keadaan kita memang berada di saf hadapan ni, bukan berada di belakang. Okey, jadi caranya ialah satu, kalau iqamah dah habis dan imam belum ke depan, kita jangan berdiri lagi sampailah imam ke depan. Okey, satu. Yang kedua, kalaulah imam dah ke depan sedangkan iqamah belum lagi habis, pun tak perlu berdiri. Artinya kita dibenarkan berdiri apabila imam dah ke depan. Bukannya kita terus berdiri. Tapi kita berdiri setelah tamatnya iqamah. Dah habis iqamah baru berdiri. Tapi kalau imam belum ke depan, jangan berdiri. Tapi kalau imam dah ke depan, selagi mana belum tamat iqamah, kita tidak perlu berdiri. Maka sebaik-baiknya ialah imam ke depan selepas tamat iqamah. Itulah yang betul setakat apa yang saya tahu. Sebab itu yang imam sebahagian masjid yang besar-besarkan, dia ada bilik depan, imam keluar setelah tamat iqamah. Bukannya dia keluar awal. Tapi kalau di surau surau kami, dia tak ada bilik depan. Tapi saya perhatikan kedua-dua imam Arab, imam Melayu, dan mereka golongan geng-geng Habib lah ni. Saya merasa tak setuju lah. Okay, baik. Tuan-tuan lah tak setuju. Tapi saya okey, alhamdulillah. Jadi mereka memang tak ke depan selagi mana tak habis iqamah. Dah habis iqamah, walaupun mereka duduk belakang ni, mereka tunggu je kat belakang. Jadi bila dah habis iqamah, barulah mereka ke depan. Jadi dia meraihkan keadaan tersebut. Memang imam keluar setelah tamat iqamah dan kita berdiri setelah tamatnya iqamah. Tapi selagi mana imam tak keluar, selagi itulah kita tidak berdiri. Okay, tapi bila kita duduk lagi tu, kita kena bagi ruang lah untuk orang ke depan. Sebab ada orang belakang, dia nak ke depan, dia nak berebut saf. Jadi jangan kita buat tak tahu, duduk bersila lagi makan ruang, kesian orang. Maka kita pun duduk macam duduk antara dua sujud, kecilkan ruang, memberi ruang kepada orang lain yang berebut saf hadapan, ya. Okay, baik. Allah Alam, itu setakat yang saya maklum. Tapi kalau tuan-tuan ada pengetahuan yang lain, maklumat yang lain, beramallah dengan ilmu masing-masing, itu lebih selamat, ya. Manakala dalam kes solat Jumaat misalnya,
Saya sendiri pun berdiri awal terus. Sebab bila solat Jumaat dia lain. Kita nak kena berebut lagi ke depan. Jadi kalau kita berdiri lepas habis iqamah, memang kacau lah. Jadi bila kita berada dalam masjid yang penuh sesak, tanpa mengira solat Jumaat ke, solat raya ke, jadi hukumnya berbeza pula. Kecuali memang kita berada di saf hadapan. Kalau kita memang saf hadapan, kita tak timbul isu bersesak. Saya sekarang ni memang tak mampulah nak saf depan solat Jumaat. Kerana saya mengurus 5 orang anak kecil ni. Jadi takkan saya nak duduk saf depan sekali dengan anak-anak kecil ni kan. Jadi kami pun carilah pot yang sesuai untuk anak-anak kecil. Alhamdulillah diorang pun tak bising. Ya. Baik. Seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah. Lafaz as-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Lafaz itu dinamakan sebagai at-taswib. At-taswib. Okey, at-taswib ni sebenarnya apa asal usul dia? Taswib ni asal daripada sabah. Tapi kalau asas dia tu sawwaba yusawwibu taswib. Tapi asas dia tu sabah. Sabah ni artinya kembali. Ya, sabah kembali. Tapi berbezalah sabah dengan ada. Ada tu kembali lain, sabah tu kembali lain. Maka ada satu benda yang selalu kita pakai, yakni baju ni dipanggil sebagai asyab. Tapi baju pun beza ya. Baju ni dia tak panggil asyab. Dia panggil al-libas. Asyab ni macam kopiah ke, boleh panggil asyab. Ataupun ada orang pakai baju dalam, kemudian dia pakai lagi baju Melayu, maka baju dalam tu dipanggil al-libas, baju Melayu tu dipanggil sebagai asyab. Ataupun selendang tu dipanggil sebagai asyab. Ataupun dia pakai samping tu asyab. Asyab ni pakaian luaran, pakaian perhiasan. Manakala al-libas ialah pakaian untuk menutup aurat. Okey. Jadi kenapa pakaian dinamakan asyab? Apa kaitan dengan sabah? Kerana kita berulang kembali memakai kain tadi. Semalam pakai, hari ni pakai, esok pakai, tahun lepas kita pakai. Jadi kerana selalu berulang-ulang kita pakai, maka ia dinamakan sebagai asyab. Dan daripada perkataan sabah itu keluarlah perkataan as-saub. Saub. Apa dia? Faqad as-saub ini ialah pahala. Jadi kenapa pahala? Apa kaitan pahala dengan kembali ataupun pulang? Kerana apabila kita beramal soleh, misalnya kita membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, jadi amal soleh kita tu akan kembali kepada kita di hari akhirat kelak dalam bentuk pahala yang begitu memuaskan. Biasanya dalam bahasa kita sebut memberikan pulangan. Pulangan tu kembalilah, memberikan pulangan yang lumayan. Jadi itu asal usul perkataan as-saub. Jadi terbitlah perkataan taswib. Taswib tu artinya kita mengulang kembali ucapan untuk orang datang salat. Misalnya macam mana kita dah iqamat, kita pun panggil salat. Okey, jadi itu taswib, ya, at-taswib. Ataupun dah habis iqamah, muazzin pun kata, tuan-tuan salat semua masuk dalam saf, salat jangan lupa. Itu taswib. Kat luar masuk salat. Itu taswib. Okey, jadi taswib itu adakah ia dibenarkan ataupun ia dimakruhkan? Jadi kalau ikut ceritanya, taswib selain daripada kes azanul subuh tak dibenarkan, tak disukai oleh sahabat. Kenapa kita dah iqamat, kita sibuk lagi bising suruh masuk masjid, suruh orang salat. Kecuali sebelum tu, sebelum tu kita panggil budak-budak jom masuk salat apa kan. Atau orang lain panggil tak apa, ni muazzin tu sendiri. Tak perlulah sibuk-sibuk nak panggil orang lagi kan. Dia kerja dia iqamah. Tapi sebelum iqamah tu, boleh kita nak beri pesan supaya masuk masjid, jangan sembang lagi kat luar misalnya. Okey, baik. Jadi taswib dalam azan subuh dipanggil sebagai as-salatu khairun minan naum. Bila kita sebut as-salatu khairun minan naum, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka ada dua persoalan di sini, iaitu sebenarnya 3 persoalan ya. Persoalan yang pertama, kalau orang yang azan 2 kali, tang mana as-salatu khairun minan naum tu? Tang azan pertama ke tang azan yang kedua? Okey, satu. Yang tu saya tak tahu perbahasan yang dalam tu. Jadi saya nak tarik diri lah, tak nak bincang benda tu. Ada ulama kata tang azan pertama, ada ulama kata tang azan yang kedua. Jadi
Saya tak tahu selok belok perbahasan hadis itu. Okey, tak apa dulu. Yang kedua ialah, adakah ucapan as-salatu khairun minan naum itu merupakan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sini ada as-salatu khairun minan naum. Ada Dan yang ketiganya, bagaimana cara menjawab as-salatu khairun minan naum? Maksudnya kita dah bincang di sini kan. Macam mana cara jawab dia, tuan-tuan? Ya? Sama kan? As-salatu khairun minan naum juga kan? Bukannya sadaqta wa barirta, bukan begitu. Okey, jadi sekarang ni ada tak lafaz as-salatu khairun minan naum? Kebanyakan ulama kata memang ada, ya. Dan dipersetujui oleh ulama keempat-empat mazhab. Dan ini komentar daripada Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih. Hadis-hadis yang menceritakan tentang taswib dalam azanus subuh, laisa fiha hadisun sahihun di dzatih. Tak ada pun hadis yang sahih, dia memang sahih menceritakan lafaz as-salatu khairun minan naum ketika azan subuh. Tak ada yang sahih, dia sendiri sahih. Okey, tapi dia maknanya dia jadi sahih itu sebab apa? Kerana ada hadis-hadis sokongan yang lain. Tapi setiap hadis itu tidak terlepas daripada kritikan. Hadis ini cerita pasal lafaz taswib ketika azan subuh, ada ulama kritik. Hadis riwayat kedua, ada ulama kritik. Ada hadis ketiga, ada ulama kritik. Jadi dia tidak menjadi sahih li zati. Sahih li zati itu artinya, tuan-tuan sekalian, dia tu sendiri hadis yang sahih. Tapi dari kelemahan dia, maka dia jadi hadis sahih li ghairih. Artinya dia jadi sahih sebab sokongan-sokongan yang lain. Jadi hadis sahih li ghairih lebih tinggi daripada hadis hasan li zatih ataupun li ghairih. Maknanya dia jadi sahih sebabkan sokongan yang lain. Dan kata Ibn Utsaimin, likasratiha wa syuhratiha wa amilal muslimin biha, dan apalagi ia merupakan benda yang masyhur, orang Islam pun beramal dengannya, banyak riwayat tentangnya. Bahkan lafaz itu terdapat dalam azan Bilal dan juga azan Abu Mahzurah. Jadi Bilal itu di Madinah, Abu Mahzurah itu di Mekah. Jadi itu kata Syekh Ibn Utsaimin. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada seorang ulama yang begitu hebat, yang begitu terkenal, yang saya sebut nama ini, tuan-tuan tak boleh fikir panjang, memang kenal pun dia. Dia tak setuju adanya lafaz as-salatu khairun minan naum. Agak-agak siapa, tuan-tuan? Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak setuju sebenarnya, ya. Dan beliau menjelaskan, wala uhibbu taswiba fi subuh wala ghairiha. Saya tak suka taswib dalam azan subuh dan juga selain daripada azan subuh. Kerana menurut beliau, Abu Mahzurah, muazzin di Mekah, berbeza dengan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin. Abu Mahzurah tak ada pun sebut daripada Nabi SAW, Nabi ajar beliau untuk taswib, tak ada. Fa akrahu ziyadata fil azan, maka saya tak suka ada tambahan dalam azan. Wa akrahu taswiba ba'dah, dan saya tak suka taswib selepasnya. Okey, selepas azan tu pun dia tak suka, tapi taswib dalam azan subuh pun bagi beliau tak ada. Jadi itu maknanya ada ulama yang besar ni, Imam Syafi'i sendiri tak setuju, ya. Dan memang betul pun ada beberapa pandangan Imam Syafi'i yang tidak diamalkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Misalnya kalau kita salat amin tu hanya imam je baca amin kuat, makmum semuanya baca amin perlahan. Itulah antara pandangan Imam Syafi'i yang tidak diamalkan oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri, ya. Termasuk pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan salatul wusta tu salatul subuh, pun berapa ramai ulama yang tidak bersetuju dengan pendapat tersebut, ya. Okey, baik. Jadi kemudiannya bahkan tetapi kebanyakan ulama Syafi'i cenderung dengan pendapat lama Imam Syafi'i. Yang bagi beliau tak setuju tadi itu pendapat baru. Tapi pendapat qaul qadim ketika beliau berada di Baghdad rahmatullahi alaih, itulah pendapat yang disokong oleh kebanyakan ulama Syafi'i, seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Kitabul Muhazzab dan juga Al-Qadir Ruyani di dalam kitab Baharul Mazhab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang sebut lafaz as-salatu khairun minan naum faqad asabal jumhur,
ia menyamai jumhurul ulama. Tapi ada tak hadis sahih yang solid tentangnya? Tak ada. Semua hadis ada kritikannya. Tapi kerana banyak riwayat tentang hadis tersebut dan orang Islam pun beramal dari dulu sampai sekarang, maka bagi ulama ia boleh naik martabat jadi hadis sahih li ghairihi. Tapi kalau siapa yang tak nak sebut as-salatu khairun minan naum, maka dia menyamai pendapat beberapa ulama, minoriti ulama, antaranya al-Imam Syafi'i sendiri. Wallahu alam. Ada soalan dulu tuan-tuan? Oh, saya tak tahu ada tak kenyataan kata cepat, tapi ringkas lah. Dia tak adalah berlagu-belagu. Jadi cepat tu kalut juga, kita nak jawab pun kalut. Dia bukan cepat tapi ringkas lah. Wallahu a'lam. Betul? Imam Syafi'i pun dia, saya tak tahu dia tak suka ke macam mana. Tapi istilah yang saya jumpa dalam Kitabul saya suka kalau azan Jumaat tu sekali je. Dan kita pun kalau kita bahas balik pun pada zaman tapi ceritanya tak ada masalah pun, yang di Malaysia tak ada masalah pun. Bahkan kebanyakan tempat pun mungkin azan 2 kali kan. Kita tak timbul isu. Cuma kalau ikut di zaman Usman dulu pun azan 2 kali itu bukan azan 2 kali satu tempat kan, tapi tempat yang berbeza. Luar masjid dengan dalam masjid. Dan azan 2 kali di Masjidil Haram dan Masjidil Nabi Syarah pun sebelum zuhur dan juga bila dah masuk zuhur. Jadi kalau zuhur tu pukul berapa ya? 12.30, maka mereka azan pada pukul 12.30 hari. Jadi 12.30 hari tu tak masuk Jumaat lagi. Kalau ikut Hambali dah boleh salat Jumaat dah. Tapi ikut jumhur ulama tak masuk lagi Jumaat. Jadi mereka azan 2 kali tu sebelum Jumaat dan kemudiannya bila masuk Jumaat. Wallahu a'lam. Rasanya di tempat saya dengar azan subuh tu sebelum subuh. Tapi sebab azan kalau rumah saya tu dia sayup-sayup. Dia kena keluar dari rumah baru dengar azan. Tu pun dengar sayup-sayup. Dan tapi saya keliru. Tapi saya macam 2-3 kali saya dengar suara azan dalam pukul 5.30 macam tu lah. Maknanya kalau betul macam tu, alhamdulillah lah. Dia beramal dengan sunnah sebenarnya. Ya. Kenapa kita tak buat? Ceritanya boleh buat, kena bayar gaji lebih lah pada muazzin pergi awal. Bukan muazzin je, sekalian siap sekali kan. Bagi gaji lebih insya-Allah boleh ya. Okey, baik. Kita terus lagi tarjih dalam azan. Ini merupakan antara amalan yang boleh dikatakan hampir-hampir tidak dikerjakan oleh muazzin pada masa sekarang di Malaysia, iaitu tarjih. Tapi sekarang kita nak tengoklah perbahasan ulama tentang tarjih tu macam mana. Tarjih ni pun artinya mengulang balik. Raja'a mengulang balik. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, adapun hukum masalah dalam bab ini, lafaz azan tu ada 19 kalimah bagi mazhab Syafi'i. Jadi kalau 19 tu macam mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi baru 15. Baru 15. Tapi mazhab Syafi'i ni 19 kalimah. Jadi tambah lagi 4, iaitu pada tarjih tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2, 17. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 19 ya. Bahkan Imam Nawawi dia sebut begini, falau tarakahu sahwan aw amdan sahha azanuhu. Siapa yang tinggal tarjih itu secara terlupa ataupun secara sengaja, azannya sah. Tetapi wafatahul fadilah, dia terlepaslah, dia terluput fadilat mengulang azan. Tapi ada satu pendapat daripada ulama Khurasan, ulama mazhab Syafi'i Khurasan, dan sebahagian daripada macam mana ya? Sebahagian oleh ulama aliran Khurasan dan sebahagian mereka yang menyatakan bahawa tarjih itu rukun dalam azan, yang mana tidak sah azan tanpa tarjih. Sampai begitu ulama mazhab Syafi'i aliran Khurasan. Baik. Begitu juga satu maklumat yang dibawakan oleh Al-Qadhi Husain
maklumat yang dibawakan oleh beliau, naqala Ahmad al-Baihaqi al-Imam Anis Syafi'i. Ada satu nukilan daripada Al-Imam al-Baihaqi, kononnya daripada Al-Imam Syafi'i. Okey. Bahawa Imam Syafi'i kata, in tarakat tarji' la yasihu azaluhu, siapa yang meninggalkan tarji' maka tidak sah azan dia. Jadi saya tak tahulah betul tak betul Imam Syafi'i berpandangan demikian, tapi Imam Nawawi dia tak setuju. Bagi beliau, walaupun tiada tarji', azan tetap sah. Baik, sekarang ni tarji' bila tuan-tuan sekalian? Tarji' tu ada yang buat macam ni, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, perlahan barulah dia kuat. Kemudian dia perlahan balik, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah dia kuat. Jadi kaedah itu kaedah yang tak betul lah. Yang betulnya tarji' itu disebutkan kedua-dua lafaz syahadatain itu dengan perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi agak lama tempoh berhentinya suara kuat antara Allahu Akbar dengan asyhadu an la ilaha illallah tu, kerana ada tarji' dengan suara yang perlahan. Baik. Jadi di sini lafaz tarji' ni memang okey jap Sekarang ni sebenarnya tarji' tu ada ke tak ada? Okey, itu isu dia. Kalau ikut mazhab Maliki, mereka lafaz azan mereka 17 je. Syafi'i 19, Maliki 17. Kerana mereka setuju adanya tarji'. Cuma pada mereka Allahu Akbar tu masa mula-mula azan 2 je. Macam kita 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maliki 2 kali je. Jadi bila 2 kali jadi 17 nafas azan. Bagi Imam Abu Hanifah pula mereka 15. Kerana mereka tak setuju adanya tarji'. Bagi mereka tak ada tarji'. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, bagi dia terpulanglah, nak tarji' boleh, tak nak tarji' pun boleh. Rasanya Masjid Nabawi macam ada tarji' je, saya pun tak ingat lah, saya kena cek balik. Sebab lama juga dia berhenti antara azan tu. Saya pun tak ingat lama yang mana, satu yang lama tu, yang tak ingat dah saya. Tak terfikir isu tarji' masa duduk di Masjid Nabi masa tu. Okey, baik. Tapi saya nampak Imam Nawawi dia macam cenderung dengan pendapat Imam Ahmad. Siapa nak tarji' silakan. Tapi siapa yang tak nak tarji' pun tak ada masalah. Cuma Imam Nawawi dia menambah, kalau kita tidak buat tarji', maka kita pun tak dapatlah pahala tarji' tersebut. Itu sahaja. Okey. Bagaimana pula ulasan daripada Syekh bin Baz? Okey, saya bacakan. At-tarji' ada dalam setiap azan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahzurah radhiyallahu an, muazzin Mekah ya. Tarji' tu apa maksud dia? Tadilah yang saya ceritakan. Okey, jadi mengikut hadis Abu Mahzurah adanya tarji'. Okey, itu kata bin Baz. Kemudian beliau menyatakan, jika kita tidak tarji' seperti yang dilakukan oleh muazzin pada masa sekarang. Sekarang ni kebanyakan muazzin tidak ada tarji'. Termasuklah di surau AQS. Tak ada tarji' kan? Kan ada tarji' tadi? Tak pernah saya tengok tarji' ada. Okey, kata bin Baz, siapa yang tidak buat tarji' seperti yang dilakukan oleh muazzin pada masa sekarang, okey, dia sebut hadza huwal afdalul ladzi fa'alahu Bilalun radhiyallahu an baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Itulah yang lebih afdal berdasarkan azan Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika berada di Madinah, sedangkan masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Okey, sampailah Nabi Muhammad meninggal dunia. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, macam itulah azan Bilal bin Rabah tanpa tarji'. Maka dalam bab ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata Imam Nawawi sebagai rumusannya, zahaba jama'atun minal muhaddisin wa ghairihim ila at-takhyir baina fi'li tarji' wa tarkih. Sebahagian ulama hadis dan selain daripada mereka berpendapat bolehlah, kita nak tarji' pun boleh, kita tak nak tarji' pun boleh. Tadi isu lah. Jadi tak timbullah isu surau AQS kita ni dah meninggalkan sunnah, kerana kita beramalkan sunnah berdasarkan azan Bilal.
Manakala yang tarjih pula berdasarkan hadis daripada Abu Mahzurah. Jadi mereka pun bahaslah mana satu yang kita nak terima ni, Abu Mahzurah ke Bilal. Kalau kita kata Abu Mahzurah ni belajar tak ada tarjih, masalahnya Bilal ni hidup lama lagi ke Nabi. Sampai Nabi Muhammad wafat pun macam itulah cara azan Bilal. Jadi kita pun tak tahu sebab Nabi pun tak menegaskan perkara itu dalam mana-mana hadis. Jadi dalam bab ini kita pun okey fine, kita terbuka, siapa nak tarjih, siapa tak nak tarjih pun silakan. Apalagi kalau kita duduk solat di rumah, kita nak azan, adakah orang rajin nak tarjih tuan-tuan sekalian tengah-tengah azan kat rumah? Oh, rasanya itulah antara yang paling malas kita nak buat kan. Jadi kalau kita rumah tu kita tak tarjih pun tak apalah. Tapi kalau di surau, itu terpulang dia kebebasannya, wallahualam. Boleh kalau ada sebarang perbincangan tuan-tuan? Bacaan sebelum azan. Macam mana? Kasih banyak cikgu, jazakumullah khairah. Bacaan sebelum azan tu memang tak ada lah dalam mana-mana hadis. Dan lebih baik kita berhati-hati dalam bab ini dengan tidak membaca apa-apa. Kalau kita nak baca senyap-senyap boleh. Kadang-kadang imam muazzin tu gemuruh. Jadi dia baca auzubillah dulu, tapi baca senyap-senyap je lah, tak payah baca dia guna pembesar suara tu. Itu tak apa, dia baca auzubillah tu bukan niat ke azan, tapi dia nak halau syaitan yang mengganggu dia. Itu boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau dia niat ke azan tu yang bermasalahnya, wallahu a'lam. Dia lepas Allahu Akbar tu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun baca perlahan. Dia sebenarnya tarjih ni mengulang tu yang kedua lah yang kuat. Tapi saya nak ceritanya yang perlahan tu baca lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, baca perlahan dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah kita lang yang kuat. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, yang Ustaz kata tak sah azan tu maksudnya tak sah berdosa ke atau azan tu tak dipakai ke? Apa definisi tak sah ni? Tak tahu dah, saya dia anggap berdosa ke tak yang tu saya tak tahu. Tapi makna azan tu tak dipakai lah, dia kena azan balik, ibaratnya begitulah. Tapi dosa tak dosa tu saya tak tahulah Tuan Haji. Allah A'lam. Ada benda tak sah tapi tak berdosa. Ada benda yang sah tapi berdosa. Macam mana tu kan? Haji dia sah tapi dia sepanjang haji tu sibuk, panggil apa? Buat transaksi ribawi. Memang sah hajinya tapi dosa lah, dosa lah. Allah A'lam. Ada lagi? Okey, kalau tak ada boleh tak saya nak buat penutup satu lagi perbincangan. Kaedah berwuduk, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, ya. Ini pun antara benda yang mengelirukan jugalah. Satunya kita nak faham dulu dia punya istilah. Kalau masuk air, kalau berkumur tu dia panggil sebagai madah. Okey, madah. Bukan memasukkan air ke dalam mulut, tetapi berkumur. Kita masuk air mulut, kita pun gerak-gerakkan. Ada lah. Macam orang tu angkat lagi macam tu. Yang tu kepakaran yang saya tak miliki lah. Termasuk terus air dalam mulut. Tapi perkara tu tak digalakkan masa puasa, ya. Okey. Kemudiannya istinsyaq tu masuk air dalam hidung, dan istinsar keluarkan air daripada hidung. Dan kita memang amat digalakkan untuk masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali setiap kali bangun daripada tidur, terutamanya lah kerana syaitan tidur dalam hidung kita, jadi nak kena buang kotoran. Dan memang keadaan yang paling baik memang sedut, bukannya bersih hidung. Jadi benda tu yang payah. Tapi kata ulama, kalau kita masuk jari kita bersih hidung macam tu pun okey lah. Cuma yang terbaik memang ambil sedut, buang. Dan seorang sedut tu biar sampai ke sini, buang. Oh, itu memang expert lah tu. Memang itulah yang dituntut. Sebab memang bagus pun. Kadang-kadang saya pun tersedut tu memang rasa lain sikit. Tapi kalau masa sejuk tu memang tak tahan lah kita nak bersin kan. Okay. Memang tu lah kata cikgu, orang kata sampai ke sini kita punya rasa tu. Okay, baik. Ulama berbeza pendapat tentang cara berkumur dan masuk air dalam hidung. Adakah dia diasingkan ataupun dia disekalikan?
Dalam mazhab Syafi'i pun ada 3 pendapat dalam bab ini. Nak asing ke nak sekali? Okey, sekarang ni tuan-tuan buatlah mana-mana tuan-tuan rasa senang. Tapi kita nak sekadar nak bincang je, nak bincang. Kod-kod tuan-tuan berkenal dengan pendapat yang berbeza dengan kita amalkan selama ini. Okey. Kalau kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i menyatakan di dalam Kitabul dan juga Mukhtasarul Muzani bahawa menggabungkan berkumur dengan masukkan air dalam hidung itulah yang terbaik. Tetapi di dalam Kitabul Buwaiti dikatakan yang baiknya asingkan. Jadi Imam Syafi'i sendiri pun nampak gaya macam ada 2 pendapat di sini. Antara gabung ke ataupun asingkan. Okey. Jadi biasanya yang dikaitkan dengan 2 pendapat ni Imam Ahmad biasanya. Berkatalah Ahmad dalam satu pendapatnya. Macam Imam Syafi'i orang clear. Itu pendapat lama, ini pendapat baru. Orang clear. Tapi Imam Ahmad jadi keliru pula. Berkatalah Ahmad dalam satu pendapatnya. Jadi mana satu yang pendapat yang kuat ni? Pendapat yang ni ke pendapat yang ini? Ataupun kadang-kadang 3. Situlah datangnya pula Mardawi di dalam Kitabul Insaf. Dia pun tarjih mana pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanbali, mana pendapat Imam Ahmad yang paling kuat. Okey. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau ikut ini saya memang dengar sendiri daripada Maulana Asri hafizahullah, beliau lebih suka kalau kita berpegang dengan hadis asingkan. Jadi berkumur dulu 3 kali, barulah masukkan air dalam hidung 3 kali. Kerana beliau berpegang dengan ada satu riwayat yang menunjukkan Nabi SAW mengasingkan antara kedua-duanya. Okey, baik. Tapi sekarang ni kalau mazhab Syafi'i lebih cenderung katanya jamak. Masuk air berkumur terus sedut. Itu yang terbaik. Masuk air berkumur tu terus sedut. Jadi kemudian kita berkumur, buanglah. Mana mestilah berkumur tu habis kemudian. Air dan hidung tu keluar dari awal lagi kan. Okey. Jadi sebabnya ada hadis yang berbunyi begini, famadmadha, maka Nabi berkumur, wastansyaqa, dan masukkan air ke dalam hidung. Wastansyaqa wastansara salasan bisalasin. Jadi Nabi itu berkumur dan tu artinya perbuatan yang sekali. Bukan Nabi kata, bukan dikatakan summa. Kalau summa kemudian Nabi berkumur, kemudian Nabi masukkan air dalam hidung. Tak, dikatakan dan. Nabi berkumur dan masukkan air dalam hidung. Artinya sekalilah, serentak. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis Uthman bin Affan pun. Okey. Tapi kemudiannya kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, tidak ada satu pun hadis yang sahih menerangkan perbuatan berkumur dan istinsyak diterangkan, diasingkan. Itu kata Ibn Qayyim yang selari dengan pendapat Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi kata jamak tu yang afdal, sekalikan. Dan Ibn Qayyim kata tak ada satu pun hadis sahih menyatakan berkumur, buat berkumur dulu, masuk air hidung tu kemudian. Tak ada hadis yang sahih. Okey, baik. Yang betulnya ialah disekalikan. Okey. Bagi ulama yang cenderung kepada pengasingan, termasuk guru kita Maulana Asri, mereka menggunakan hadis dhaif yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud. Dan memang Maulana Asri tunjuklah hadis tersebut. Yang melihat mulut dan hidung merupakan anggota yang berasingan. Jadi masa tu Maulana Asri dia bawa hadis tentang kelebihan berwuduk. Misalnya kepala dengan telinga ni anggota berbeza ke anggota yang sama? Mazhab Syafi'i kata sama. Berbeza. Jadi kena sapu kepala tu, air untuk sapu telinga tu air yang lain pula, tak boleh guna air yang sama. Tapi ramai juga ulama, termasuk Maulana Asri pun, dia kata sama. Kepala tu terus pergi ke telinga. Kerana alasannya, kata ada satu riwayat hadis Nabi SAW menyatakan, siapa yang menyapu kepala, maka gugurlah dosa daripada telinga. Kenapa pula sapu kepala dosa telinga pula yang gugur? Ini menunjukkan kepala dan telinga tu bersekali. Okey, jadi dalam kes mulut, ada tak dosa kalau kita berkumur, adakah dosa hidung keluar? Jadi itu jadi nak kena asing tu, berkumur tu. Berkumurlah dosa-dosa kata-kata hidung ni
kita mencium benda yang tak elok. Okey, contohnya kalau yang paling simple ni, minta maaf tuan-tuan, cium minyak wangi ni lah orang perempuan contohnya kan, yang bukan tak ada kaitan hubungan dengan kita ni. Okey, jadi di sini menunjukkan dosa hidung dengan dosa mulut tu benda yang berbeza. Maka asingkanlah, kenapa nak disekalikan? Jadi kuat juga hujahnya. Pening kita dalam bab ini. Alang-alang kita dah pening panjang lagi tuan-tuan sekalian, dia punya satu-satu tu. Ada 5 kaedah ya, dalam mazhab Syafi'i saja ada 5 kaedah. Maka kita pun kata begini. Ulama berbeza pendapat tentang kaedah berkumur dan masuk air dalam hidung. Ada ulama kata buat serentak. Ada ulama kata asingkan. Maka kita bebas memilih mana-mana antara 2 kaedah ini dengan 2 pesanan. Yang penting ialah kita mesti berkumur dan juga masuk air dalam hidung walaupun sunat. Tak boleh kita nak skip benda tu. Apalagi mazhab Hanbali kata wajib. Hanbali kata wajib, maka kita buat. Yang keduanya, berjimatlah dalam penggunaan air. Ni bukan main berkumur tu air buku. Kumur tu dekat berapa lama tu. Air tengah buku bukan main laju. Jadi membazir air. Jadi dalam bab ini terpulanglah, nak gabung pun boleh. Hadis sahih tunjuk macam gabung. Nak asingkan pun boleh. Ya, walaupun hadisnya hadis yang dhaif, tapi penghujahannya kuat daripada sudut gugurnya dosa tadi. Maka dalam minta apalah, tak payah bergaduh bab ini. Lebih baik kita bergaduh dalam bab isu negara kita yang rasuah banyak. Itu lebih baik kita bergaduh dalam bab itu. Ini sekadar kita nak mencari manakah amalan yang terbaik sahaja tuan-tuan sekalian ya. Allah Alam. Jadi kalau tak ada, saya berhenti di sini. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.